Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Pertamanya, kita manjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izinnya pada pagi ini alhamdulillah kita dapat bersama-sama di dalam kuliah subuh bulanan kita, ya insya-Allah masih lagi dalam suasana norma baru, dalam suasana PKPP. Ya insya-Allah pada pagi ini kita akan melihat kepada sambungan daripada kitab yang kita baca, iaitu Al-Iman Biyaumil Akhirati, berkait dengan beriman kepada hari yang disebut sebagai hari akhirat. InsyaAllah kita menyambung berkenaan dengan tajuk yang berkaitan dengan ruh. Persoalan ruh ini disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-85, ketika mana seorang Yahudi dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ruh. Pertanyaan yang bertujuan untuk menguji, menduga kerasulan yang ada pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Ta'ala menurunkan wahyu ini, surah Al-Isra. Allah menyebut di dalam wahyunya menjawab persoalan Yahudi tersebut, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilm illa qalila. Allah menyatakan dalam firman-Nya, dan mereka bertanyamu, yakni Muhammad, anir ruh, berkenaan dengan ruh, dengan tujuan untuk menguji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, yakni wahai Muhammad, urusan ruh ini adalah merupakan urusan Tuhanku, urusan Allah, dan kamu tidak diberikan ilmu melainkan dengan sedikit sahaja daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka urusan ruh ini adalah urusan yang complicated, yang merupakan urusan yang lebih mengetahuinya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun apabila kita meninggal, sebelum ni kita melihat bagaimana
suasana di alam barzah sebagaimana yang didedahkan daripada dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah roh itu datang kembali ke jasad? Adakah situasi di dalam alam kubur itu ketika mana kita menunggu yaumul hisab, hari pembalasan, kita menunggu yaumul ba'ts, hari di mana kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berlaku apa yang disebut pembalasan di dalam kubur tersebut. Ada yang berada di kubur itu dalam keadaan nikmat, ada yang dalam keadaan diazab hasil daripada dosa maksiat yang dilakukan di atas dunia Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, adakah roh itu kembali kepada jasad? Ini telah kita bahaskan pada sesi-sesi kita yang sebelum ini, di mana para alim ulama Ibn Qayyim menyebut di antaranya ialah roh itu kembali ke jasad, dan jasad si mati itu yang berada di alam kubur itu menerima azab ataupun nikmat dengan keadaan roh itu berada di dalam jasad masing-masing. Ini pendapat yang disepakati, yang kuat daripada kalam ulama. Adapun dalam masalah hubungan di antara roh dengan roh si mati yang lain, hubungan roh dengan roh si mati yang lain, di mana? Di alam barzah, alam yang seterusnya. Alam dunia, bila dia meninggal, dia tinggalkan alam dunia, dia akan berpindah ke alam barzah. Dalam alam barzah ni dia ada alam yang tersendiri. Bagaimana hubungan roh dengan roh di alam barzah? Masalah ini dibahaskan dalam kitab ini, dan ia adalah merupakan masalah yang besar, yang sangat-sangat baik untuk diperhalusi dan diperbincangkan. Di antaranya pendapat daripada Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu. Dia telah menghuraikan dalam kitab karangannya. Dia mengarang satu kitab, diletakkan tajuk kitab itu Ar-Ruh. Dia hanya membicarakan tentang roh dalam kitab dia itu. Antara lain beliau menyatakan di alam barzah ini, roh si mati dia akan terbahagi kepada firqatain. Dia akan terbahagi kepada dua kumpulan. Dia akan ada dua kumpulan. Okey. Kumpulan yang pertama ialah roh yang mana diberi nikmat akannya. Ini kumpulan yang pertama. Roh yang diberikan nikmat akannya, iaitu daripada kalangan roh si mati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melakukan ketaatan, kepatuhan kepada segala titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka roh ini diletakkan dalam kategori yang pertama, iaitu roh yang diberikan nikmat. Kumpulan yang kedua ialah roh yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok roh yang diazab ini, mereka ini masyghulah, disebut dalam kitab tersebut masyghulah. Masyghul ni dalam bahasa Arab, makna dia disibukkan ia. Disibukkan roh yang diazab ini, iaitu dengan menerima azab-azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terperi pedih dan siksanya yang amat bersangatan. Ini yang kedua. Sehinggalah
Roh yang diazab ini disebabkan sibuknya ia dengan azab, menyebabkan mereka tidak berpeluang untuk melakukan ataupun menziarahi roh-roh yang lain di alam barzah tersebut. Itu beza. Imam Ibn Qayyim menyatakan yang diazab ini dia akan berterusan diazab dalam kubur atas dosa maksiat dia, syirik dia kepada Allah Ta'ala. Golongan yang diberikan nikmat ini, dia duduk dalam keadaan nikmat. Dalam hadis-hadis disebut bagaimana ruang kuburnya diperluaskan, kubur yang gelap disinari dengan cahaya hasil daripada sedekah dia, hasil daripada wakaf dia, hasil daripada dia berdamping dengan Al-Quran. Dia berdamping dengan Al-Quran, sentiasa bersama Al-Quran. Dia menjaga solatnya, waktunya, sentiasa berjamaah di masjidnya. Maka amalan-amalan tersebut mendampingi roh senantiasa di dalam kubur. Dan akhirnya golongan roh yang diberikan nikmat ini, mereka berpeluang menziarahi roh-roh orang-orang yang beriman di antara satu sama lain. Ini qil, pendapat daripada Imam Ibn Qayyim radhiyallahu anhu. Ini pendapat. Maknanya kita insya-Allah dalam kalangan roh orang-orang yang beriman, insya-Allah kita berdoa yang sentiasa melakukan taat patuh pada Allah Ta'ala atas dunia. Kita bersahabat, kita berkawan, insya-Allah kawan kita juga beriman dalam golongan orang yang diberi nikmat di alam kubur, di alam barzah. Maka kita menziarahi di antara roh dengan roh. Ini pendapat Ibn Qayyim. Adapun roh Nabi kita, roh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bawa sini. Bagaimana keadaan roh Nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah roh yang paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat yang ke-69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang bermaksud, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka ini akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Ta'ala, iaitu Nabi-Nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ini kawan-kawan yang selepas kita mati nanti. Ini Allah Ta'ala sebut. Kita nak pilih kawan macam mana? Allah Ta'ala sebut siapa yang atas dunia dia taat pada Allah dan Rasul. Itu yang pertama. Maka kawan dia, teman dia, bila hari akhirat. Kita atas dunia kita ada kawan-kawan kita, kawan-kawan kita AJK masjid, ahli Korea, penduduk taman kita, kawan pejabat, kawan kerabat keluarga kita, anak beranak kita. Di akhirat nanti pun kita ada kawan. Maka kita nak pilih kawan kita adalah bermula di dunia lagi. Nak pilih kawan di akhirat, nak pilih macam mana? Kalau nak pilih daripada
golongan orang-orang yang siddiq, yang benar, golongan orang-orang yang syuhada, syahid pada jalan Allah Ta'ala. Nak pilih daripada orang yang apa? Salih, yang salih. Nak pilih daripada kalangan para nabi dan para rasul, jadi kawan kita, geng kita di akhirat nanti, puak kita. Maka atas dunia kita mestilah memastikan kita ini adalah orang yang yuti'illah wa rasul, orang yang taat pada Allah dan Rasul. Confirm tuan-tuan, di akhirat nanti geng kita ialah ni yang Allah Ta'ala sebut. Takkan kita nak pilih geng kita daripada geng yang tak tahu mana hala, geng yang apa, yang syirik pada Allah Ta'ala, geng yang lawang Allah Ta'ala, lawang Rasul, bantah Quran, tak nak ikut Quran. Takkan kita nak pilih yang tak sembahyang, yang tak zakat, yang tak apa buat benda yang baik. Takkan kita nak pilih daripada geng tersebut. Takkan kita nak pilih orang yang nak bawa kita ke arah jalan yang diazab, jalan yang tidak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas dunia pun kita nak kawan kita tu bagi manfaat yang baik pada kita. Atas dunia kita pilih kawan yang boleh bagi manfaat yang baik. Takkan di akhirat, tempat yang abadi yang akan kita kekal selama-lamanya, tiba-tiba kita nak memilih kawan yang sebaliknya. Imam Jarir meriwayatkan daripada Mansur, daripada Abi Dhahi, daripada Masyruk, katanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, tiada sayugia kami berenggang denganmu ya Rasulullah di dunia. Maka apabila kamu wafat, maka kamu diangkat lebih tinggi daripada kami. Maka kami tidak lagi dapat melihatmu. Lalu Allah menurunkan firman tadi, wa may yuti'illah wa rasul. Berkata Syu'bi, Syu'bi ni salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada kalangan sahabat daripada Ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Dia ni rapat dengan Rasulullah, dia baik. Dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tepi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menangis, tuan-tuan. Syu'bi ni menangis. Dia menangis betul-betul menangis. Resak-resak dia di tepi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia lihat Syu'bi ni menangis, dia tanya pada Syu'bi, wahai Syu'bi, apakah yang menyebabkan kamu ni menangis, Syu'bi? Kenapa ni menangis ni? Dia tanya pada Syu'bi. Lalu Syu'bi ni menjawab, ya Rasulullah, dia menjawab, demi Tuhan yang tiada yang sebenar melainkan Allah Subhanahu wa taala, melainkan Dia. Sesungguhnya aku bersaksi, kamu ni wahai Rasulullah adalah insan manusia yang paling aku kasih, yang paling aku sayang. Sehinggalah kasih aku ni, nak sebut para sahabat ni sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih aku ni melebihi daripada aku kasih kepada diri aku sendiri. Lebih daripada aku kasih daripada diri aku sendiri. Dan sayang aku ni, kasih aku pada Rasulullah melebihi daripada aku kasih kepada anakku, isteriku, hatta keluargaku sendiri. Sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Syu'bi menyatakan, aku ingin bersama denganmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja keinginanku untuk bersama dengan kamu di dunia, bukan sahaja kasihku ini hanya di dunia, tetapi kasih sayangku ini, keinginanku ini untuk bersamamu juga sehingga di akhirat nanti.
sehingga di akhirat. Syu'bi kata, ya Rasulullah, takdir Allah Ta'ala lah, aku ni masuk syurga dan kamu juga masuk syurga, confirm ya Rasulullah, sama-sama masuk syurga. Dia kata, belum tentu aku akan bersama dengan kamu di syurga. Dalam keadaan kedudukan kamu, wahai ya Rasulullah, kedudukan yang lebih mulia, yang lebih tinggi daripada aku. Dia kata. Rasulullah diam. Rasulullah tak jawab. Bagaimana ya Rasulullah? Dia kata, aku nak bersama dengan kamu dalam syurga. Dalam keadaan kamu ni kedudukan lebih tinggi, lebih mulia daripada aku. Rasulullah diam, tak jawab. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tadi, wa may yuti'illaha war rasul. Menjawab persoalan yang diutarakan oleh Syu'bi itu, yang menyatakan bahawa sekiranya barang siapa yang taat Allah dan Rasul, dia akan bersama. Bukan sahaja dengan golongan orang-orang yang beriman juga, tetapi bersama dengan golongan para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Ini keadaan ruh ketika hari akhirat nanti. Okey. Seterusnya Ibn Qayyim radhiyallahu anhu menyebut berkenaan dengan pendapat para ulama berhubung dengan kedudukan ruh ketika mana di alam barzakh, di mana kedudukan ruh di alam barzakh itu dalam tingkatan yang berbeza-beza, dalam kedudukan yang berbeza, tak sama kita bila duduk di alam barzakh nanti. Ada ruh yang berada di tempat yang disebut Al-Mala'ul A'la. Ni hak paling atas, Al-Mala'ul A'la, iaitu di tempat kedudukan para malaikat. Siapa yang istimewa ni? Kedudukan ruh dia di Al-Mala'ul A'la. Ianya adalah golongan para nabi-nabi dan para rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Duduk pada tingkat para malaikat. Para nabi dan para rasul juga berbeza kedudukan tempat ruh mereka. Walaupun duduk di Al-Mala'ul A'la, kedudukan tempat para malaikat, ruh para nabi dan para rasul duduk pada tingkatan masing-masing. Para ulama menyatakan, Ibn Qayyim menyatakan radhiyallahu anhu menyatakan, kedudukan yang paling tinggi ialah ruh nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk paling tinggi. Okay. Seterusnya kedudukan ruh yang seterusnya ialah ruh orang-orang yang mati syahid, yang berjuang fi sabilillah di medan peperangan, menegakkan kalimatullahil ulya, menegakkan kalimah Allah untuk diletakkan pada kedudukan tempat yang paling tinggi. Kedudukan ruh para syuhada ini, ia berada di dalam tembolok-tembolok burung yang berterbangan. Disebut dalam hadis Nabi SAW, ruh para syuhada berada di tembolok burung-burung yang berwarna hijau. Burung tu warna hijau, yang berterbangan di dalam syurga-syurga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kebebasan, dengan penuh bebas.
golongan syuhada. Tetapi tidak semua golongan syuhada rohnya berada di tembolok burung hijau. Ada yang tak dapat. Guana pula? Guana yang tak dapat? Di antaranya terhalang dengan sebab-sebab yang tertentu. Di antaranya ialah hutangnya. Sebut oleh Ibn Qayyim ini, di antara yang menghalang roh syuhada itu berada di tembolok burung hijau adalah hutangnya yang tidak selesai. Jangan main dengan hutang. Hutang kita dengan manusia, hutang kita dengan Allah. Orang belajar faraid bab pesaka, dia akan boleh melihat bagaimana keperluan, keutamaan yang perlu diselesaikan. Sebelum bila si mati ni meninggal, perkara yang waris perlu selesaikan. Ini payah ni orang kita ni. Dalam bab faraid ni, Allah, ramai saya jumpa. Ayah dia dah meninggal, masuk 5-6 tahun, masuk 10 tahun dah. Pesaka tu dia tak bagi lagi. Dia tak bagi lagi. Dalam bab faraid ni dia sebut dah. Yang pertama, tengok hutang dia dengan Allah. Hutang dengan Allah, apa dia? Yang perlu diselesaikan. Kemudian hutang al-abdu bainal abad, hamba dengan hamba, manusia dengan manusia tu kena selesai dulu. Tengok dulu si mati ni waris kita, benda yang dia berhutang, cek balik. Sebab itu kita tuan-tuan kena ada satu buku buat tuan-tuan. Kadang-kadang isteri kita tak tahu kita berhutang dengan siapa. Betul tak? Anak kita lagilah tak tahu. Kecuali hutang-hutang yang komersial lah, dengan bank, dengan apa semua, itu ada dokumen dia. Hutang kita ni dengan mak kawan kita, dengan imam kita ke kita berhutang. Tuan-tuan, buku ada satu buat tuan-tuan, catik hutang kita. Kita buat tuan-tuan. Bagi tahu isteri kita, bagi tahu anak kita, ni buku hutang ayah. Ni ada ayah hutang, mak ni banyak ni. Kalau apa-apa jadi, ambil buku ni, tengok. Kadang-kadang lepas kita nak urus jenazah, kita sebut, ada sebut siapa yang ada berhutang dengan si mati. Kadang-kadang tak sampai. Kadang-kadang yang berhutang tu tak datang, dia tak tahu. Menyebabkan hutang tu menjadi sempadan kita, roh kita yang sepatutnya diangkat ke tempat yang sepatutnya tersekat, tidak diangkat disebabkan adanya sekatan daripada hutang. Tuan-tuan buat buku, tulis, catik hutang kita. Selepas selesai semua urusan tu, hutang dengan Allah, hutang dengan hamba, manusia sesama manusia, barulah dibahagikan harta pusaka. Harta pusaka bagi cepat. Bagi cepat tuan-tuan. Kita pegang istilah orang Melayu ni, tanah kubur merah lagi, duk sibuk dengan harta pusaka. Hak tu hak jadi tangguh. Sampailah roh si mati ni, dia terseksa dengan keadaan pesaka tidak dibahagikan. Jadi masalah pada kita tuan-tuan. Bila lewat, contoh isteri pula meninggal, jadi complicated. Isteri penerima pesaka, ataupun mak saudara, ataupun datuk meninggal pula, dia bersabit belaka dalam pembahagian harta pesaka tersebut. Ini akhir zaman tuan-tuan. Betul Nabi sebut. Hadis Nabi sebut, di antara ilmu yang pertama diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ilmu yang pertama diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah ilmu faraid, ilmu bagi harta pusaka. Nak menunjukkan dekat akhir zaman,
ialah Allah Ta'ala angkat yang pertama ilmu faraid. Dengan cara mana? Allah matikan alim ulama yang pakar dalam ilmu faraid. Ilmu bagi harta pusaka. Orang pandai bagi harta pusaka ni dia mati cepat. Jaga. Tak nak sebut betul, benda betul. Sebab tu kena selesai. Sehinggalah golongan syuhada ni. Syuhada ni bukan orang biasa-biasa tuan-tuan, bukan mati biasa. Mati yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Darah dia akan menjadi saksi di akhirat. Tiba-tiba dia tersekat dengan sebab apa? Dengan sebab hutangnya yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi disebut, inna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mali in qataltu fi sabilillah qala sallallahu alaihi wasallam al jannatu falamma wali qala illa ad-dainu saraniya bihi Jibril anafan. Bahawa lelaki dia jumpa Rasulullah. Lelaki jumpa Rasulullah SAW. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah untuk saya jika saya mati dibunuh kerana perjuangan fisabilillah? Rasulullah SAW menjawab, masuk syurga. Masuk syurga. Setelah itu ia mahu berpaling. Dia bila jawab, Rasulullah jawab ke dia, masuk syurga. Dia pun paling pergi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melainkan ada hutang. Melainkan ada hutang. Nabi kata melainkan ada hutang tak masuk syurga. Rasulullah bagi beritahu apa? Jibril baru tadi mari Jibril bagi tahu aku. Jibril bagi tahu ada hutang tak masuk syurga walaupun mati syahid. Ada di kalangan yang mati syahid itu ruhnya berada di pintu syurga. Ada yang istimewa di kalangan syuhada seperti Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu, di mana Allah menganiakan kepada ruh Sayyidina Ja'far 2 sayap. Ada pula yang menjadi penghulu syuhada seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidus syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib wa rajulun qama ila amami Jabir fa amarruhu wa nahahu faqatala. Penghulu orang yang mati syahid ialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia yang paling tinggi. Dan seseorang yang bangun menghadapi pemerintah yang zalim. Dia bangun menghadapi pemerintah yang zalim. Dia apa disebut pada pemerintah yang tak betul-betul. Yang tak betul tak betul. Yang betul-betul. Pemerintah tu zalim. Orang lain tak berani. Sebab dia boleh bangkit bangun, menyuarakan perkara yang hak dan menyatakan perkara yang batil. Dia lawan pemerintah. Lalu pemerintah itu membunuhnya, maka dia masuk syurga. Ini di antara kedudukan golongan orang yang mati syahid. Ada roh yang ada di bumi tidak diangkat. Tidak diangkat. Itu roh orang yang tidak ingat pada Allah, tak kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Ada halangan-halangan yang menghalang roh itu diangkat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di kalangan roh itu diletakkan di tempat golongan maksiat, orang berzina, membunuh, makan riba dan sebagainya. Semua dikumpulkan dalam kelompok-kelompok yang melakukan kemaksiatan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan 30 minit sekejap je. Mudah-mudahan mana dalam norma baru ni sedikit peringatan kita pada pagi ni dapat sama-sama kita ambil. Dan mudah-mudahan kita berusaha untuk buat yang terbaik supaya kita yakin semua kita akan mati, kita akan dibangkitkan di hisab. Semoga mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dan roh kita ini bersama dengan golongan wa may yuti'illah hawa rasul, dan kita bersahabat dengan golongan siddiqin syuhada pada nabi saleh rasul alaihi wassalatu wassalam. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء يستجاب له. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.